Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton video ini. Saya dan juga Brandon daripada Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2024, keluaran 2029. Dan saya Miti Anabedia daripada Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2024, keluaran 2029. Pada hari ini, kami akan membawa Anda untuk menelusuri sejarah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Kita akan melihat sebelum merdeka, zaman penjajahan British, dan melihat pendidikan selepas merdeka, sehinggalah era digital pada hari ini. Dan yang paling penting sekali, kami akan mengaitkan dua falsafah utama, yaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Sebelum merdeka, sistem pendidikan di Tanah Melayu sangat berpecah mengikut kaum. Sekolah Melayu hanya menekankan asas membaca, menulis, dan mengira dengan tumpuan kepada kehidupan kampung. Sekolah Cina dan Tamil pula ditubuhkan oleh komuniti masing-masing, lebih menekankan bahasa ibudah dan budaya sendiri. Dalam masa yang sama, sistem pondok dan madrasah memainkan peranan penting dalam pendidikan Islam, yaitu untuk menekankan ilmu agama, akhlak, dan nilai kerohanian. Penjajah British memperkenalkan sekolah Inggris, tetapi aksesnya sangat terhad, hanya kepada golongan elit dan mereka yang tinggal di bandar. Maklumat utama sekolah Inggris adalah melahirkan pegawai pentadbiran untuk membantu penjajah. Hasilnya, wujud jurang pendidikan yang ketara, yaitu golongan yang belajar di sekolah Inggris mendapat peluang pekerjaan yang baik, manakala majoriti masyarakat, khususnya di luar bandar, tertinggal jauh. Sistem pendidikan ketika itu tidak menyatukan rakyat, sebaliknya mengukuhkan lagi perbedaan kaum dan kelas sosial. Pendidikan lebih berbentuk alat politik dan ekonomi penjajah, bukannya wahana perpaduan. Hal ini memberi kesan jangka panjang kepada hubungan kaum di negara kita. Selepas merdeka pada 1957, kerajaan mula membina sistem pendidikan nasional yang menyeluruh, yaitu Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 menjadi asas. Kedua-duanya menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, mewujudkan sekolah kebangsaan, dan memperluas pendidikan hingga keluar bandar. Tujuan utamanya adalah jelas, yaitu menggunakan pendidikan sebagai alat perpaduan nasional dan pembangunan negara. Sistem pendidikan selepas merdeka bukan sekadar menyediakan ilmu asas, tetapi juga membina identiti nasional. Perpaduan kaum, semangat patriotik, dan peluang pendidikan sama rata menjadi fokus. Dasar ini menggambarkan hasrat kerajaan untuk memastikan semua rakyat Malaysia mendapat akses pendidikan tanpa mengira latar belakang, etnik, atau status ekonomi. Pada tahun 1988, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) digubal. Ia menekankan pembentukan insan yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani. FPK
Ke juga mahu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Kita dapat lihat bagaimana segala dasar pendidikan pasca merdeka sebenarnya menjadi asas kepada lahirnya falsafah ini. Masuk ke 1990-an, sistem pendidikan semakin berkembang. KBSR dan KBSM dilaksanakan, memberi tumpuan kepada pembangunan menyeluruh murid. Kemudian, KSSR dan KSSM diperkenalkan untuk memastikan murid mempunyai kemahiran abad ke-21, termasuk pemikiran kritis, kreativiti, dan nilai kepemimpinan. Kini kita berada di era digital. Platform seperti Delima, Google Classroom, dan pembelajaran hybrid menjadi norma selepas pandemik COVID-19. Namun, cabaran baru turut muncul, yaitu jurang digital di kawasan pedalaman, beban kerja guru, dan keperluan sokongan emosi pelajar. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun teknologi penting, pendidikan tidak boleh hanya mengejar kemajuan digital semata-mata. Ia mesti kekal berpaksikan nilai kemanusiaan seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks inilah falsafah pendidikan guru memainkan peranan penting. Falsafah pendidikan guru menekankan guru sebagai agen perubahan, pembentuk tamadun dan pendidik yang bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik dengan nilai etika dan kasih sayang. Guru perlu berwibawa, berilmu, dan sentiasa mendidik murid untuk menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani, etika, rohani, intelek, dan juga sosial. Falsafah pendidikan kebangsaan memberi hala tuju kepada sistem pendidikan negara, manakala falsafah pendidikan guru memberi panduan kepada guru untuk merealisasikan hala tuju tersebut. Sebagai contoh, pelaksanaan KSSM yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi hanya akan berjaya jika guru benar-benar menghayati prinsip falsafah pendidikan guru dalam kaedah pengajaran mereka. Dengan kata lain, falsafah pendidikan kebangsaan menetapkan malamat, manakala falsafah pendidikan guru adalah cara untuk mencapainya. Jelaslah bahwa sistem pendidikan di Malaysia melalui pelbagai fasa, bermula dengan sistem tradisional, sistem kolonial, pendidikan pasca merdeka, sehinggalah era digital pada hari ini. Namun, yang paling penting, setiap perubahan adalah berpaksikan pada malamat yang sama, yaitu melahirkan insan yang seimbang dan berdaya saing. Falsafah pendidikan kebangsaan menjadi asas hala tuju utama pendidikan negara kita. Dan falsafah pendidikan guru pula untuk memastikan setiap guru menjalankan tanggung jawab dengan berkesan untuk mencapai malamat tersebut. Sebagai seorang pendidik, marilah kita bersama-sama menghayati kedua-dua falsafah ini. Marilah kita bersama-sama berusaha bukan sahaja menjadi seorang guru yang berilmu, tetapi menjadi seorang guru yang berjiwa pendidik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.